بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. Berkenaan dengan tanggungjawab seseorang manusia terhadap anggota lidah dia. Lidah merupakan satu anggota kurniaan Allah kepada manusia. Lidah merupakan anggota yang sangat penting. Dan Nabi SAW pernah menyebut, Nabi kata, ditunjukkan kepadaku keadaan ahli neraka dan keadaan ahli syurga. Lalu sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang menyebabkan ramai manusia sampai ke neraka? Nabi kata amalan berpunca pada lidah dia. Dengan lidah dia berdusta, mungkir janji, mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang kesat, memfitnah dan lain-lain. Kemudian sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan ramainya orang sampai ke syurga? Nabi kata lidah ya. Lidah. Dia berzikir, dia bertaubat, beristighfar, baca Quran, memberi nasihat kepada orang, mendidik, mengajar dan sebagainya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, saya datang untuk mendapat nasihat daripada Rasulullah. Lalu Nabi kata, alaika bittaqwallah, hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Takwa merupakan pesanan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi bermula daripada Adam, kemudian Nabi selepas pada Adam, sehinggalah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berpesan kepada manusia supaya manusia bertakwa. Jadi Nabi kata kepada orang yang datang minta nasihat, Nabi kata, alaika bittaqwallah, hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Fa innaha jima'u kullu khair, kerana dengan bertakwa ni, kerana takwa merupakan himpunan segala kebaikan. Wa alaika bil jihad, fa innahu ruhbaniyatul muslimin, hendaklah kamu sentiasa berjihad, kerana dia merupakan satu pengorbanan orang Islam. Jihad maknanya kerja yang sungguh-sungguh untuk agama, sama ada melalui perkataan, mengorbankan harta benda, fikiran dan sebagainya. Kemuncak daripadanya ialah berjuang di medan perang sehingga mati syahid. Kemudian Nabi kata, wa alaika bizikrillah,
dan hendaklah kamu sentiasa mengingati Allah. Banyak ingat Tuhan. Pagi, petang, siang, malam kita diajar suruh ingat Tuhan. Nak makan ingat Tuhan, sebut nama Tuhan. Nak naik kenderaan, sebut nama Tuhan. Nak tidur, sebut nama Tuhan. Kita diajar supaya sentiasa mengingati Allah. Memohon pertolongan dengan Allah, bersyukur kepada Allah, taubat kepada Allah. Wa tilawatil Quran. Nabi kata, biasakan dirimu membaca Quran. Fa innahu nurun laka fil ard. Kerana Quran dia akan menjadi cahaya kepadamu di bumi. Membaca Quran semasa hidup di dunia ini, kamu akan dapat petunjuk. Bukan sekadar baca, tetapi kita cuba memahami Quran. Tengok terjemahan Quran, tengok tafsir Quran. Zaman sekarang banyak tafsir yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Senang untuk kita tengok, kita baca dan kita cuba memahami terhadap ayat-ayat Al-Quran Karim. Wa zikrun laka fis sama'. Dengan sebab kamu baca Quran, kamu mendapat petunjuk dan namamu disebut-sebut oleh malaikat di langit. Malaikat memuji orang-orang yang baca Quran. Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang baca Quran. Waqzun lisanak. Kemudian Nabi kata, jaga lidah. Takwa, berjihad, baca Quran. Kemudian Nabi kata, jaga lidah. Jangan kamu gunakan lidah illa min khair, kecuali pada perkara yang baik. Menyebut perkataan yang baik yang tidak berdosa. Fa innaka bidzalika taglibus syaitan. Apabila kamu ikut nasihatku ini, nescaya kamu akan dapat mengalahkan syaitan. Jadi itulah beberapa nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang datang minta nasihat. Dan antara hak Nabi sebut, Nabi kata jaga lidah. Jaga lidah. Kerana sifat orang Islam yang baik, Nabi kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat daripada disakiti oleh lidah kita dan tangan kita. Kita tak mengumpat orang, kita tak mencerca orang, tak maki hamun orang, tidak bohong orang. Mana tidak ada orang yang jadi mangsa kejahatan lidah. Kejahatan lidah kita. Dan tidak ada orang yang jadi mangsa kejahatan tangan kita. Inilah orang Islam yang baik. Dan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wal yukrim daifahu wal yakul khairan aw liyasmut. Nabi kata, mana-mana orang yang rasa diri dia beriman, sifat orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada perintah Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, orang yang percaya adanya alam akhirat. Nabi kata, kalau kamu percaya kepada ini semua, falyukrim jarahu, maka hendaklah kamu memuliakan jiran. Jangan kamu sakit hati, jangan kamu khianati, ganggu jiranmu. Jangan keluarkan kata-kata yang buruk terhadapnya. Falyukrim daifahu, dan hendaklah dia juga hendaklah memuliakan tetamunya.
wal yakul khairan aw liyasmut. Kemudian ayat pertama memuliakan jiran. Yang kedua memuliakan tetamu. Tetamu ni orang yang datang ke rumah kita, orang yang datang ke tempat kita. Tetamu datang dengan rahmat Allah. Dia datang dengan rahmat. Sebab tu kita kena faham bila ada tetamu, tetamu datang dengan kurniaan Allah, dengan keberkatan daripada Allah. Dia mari kat kita, kita terimalah dia, layan dia dengan baik. Dan bila dia turun, dia berundur dari tempat kita, Allah menghapuskan dosa kita pada hari itu. Memuliakan tetamu. Dan yang ketiga Nabi kata wal yakul khairan. Dan seterusnya sifat orang yang beriman kepada Allah ialah dia sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang nak diucapkan, Nabi kata mu diam. Diam. Jangan cakap, jangan berbohong, jangan menipu. Apabila kamu buat ini semua, maka kamu akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas ni seorang budak yang bertugas di rumah Nabi. Lama dia duduk rumah Nabi, 10 tahun. Dia tolong aku air. Zaman dulu mana ada air paip, cari kayu api, bersih halaman rumah Nabi, layan tetamu Nabi yang datang. Ini tugas Anas. 10 tahun duduk rumah Nabi. Jadi banyak ilmu yang dia perolehi daripada Nabi yang tidak diperolehi oleh orang lain. Kata Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, arba'un la takunu illa fi mu'minin, as-sumtu wa huwa awwalu ibadati, wa tawadu'u, wa zikrullahi ta'ala, wa qillatu syarri. Nabi kata 4 sifat tidak ada pada orang lain kecuali ada pada orang mukmin. Yang pertama diam. Dan ini adalah ibadat yang pertama. Diam kerana tidak ada perkataan yang nak diucapkan. Diam kerana dia tak suka mengeluarkan kata-kata yang kosong. Daripada banyak mengeluarkan kata-kata, lebih baik dia diam. Kadang-kadang diam ni jadi wajib. Kadang-kadang. Masa mana? Masa khutbah Jumaat. Kita kadang-kadang orang khutbah kita sembang. Kadang-kadang kita pergi kat orang hampir mati, orang nazar, kita kena diam supaya keadaan dia tenang. Orang mati tu dia orang yang hampir mati tak terganggu dengan bising, dengan kata-kata yang tak perlu dia dengar pada masa tu. Taja dia mengucap, lepas tu kita diam. Jangan bising. Diam ketika majlis ilmu. Kerana majlis ilmu adalah majlis yang mulia. Majlis yang didatangi oleh para malaikat. Kemudian Nabi kata yang kedua tawaduk. Tawaduk yang rendah diri. Dia rasa dia banyak kekurangan. Dia rasa mungkin orang lain lebih hebat pada dia. Dia tak rasa dia yang terbaik, walaupun dia yang terbaik. Ada sifat rendah diri. Wa zikrullah. Kemudian Nabi kata yang ketiga, selalu berzikir.
selalu menyebut nama Allah, selalu mengingati Allah. Mengingati Allah ni tak semesti sebut dengan lidah. Kadang-kadang kita tengok satu benda, lalu kita teringat kepada Allah. Contohnya kita tengok musibah, satu kemalangan yang menimpa saudara kita, lalu kita bersedih di atas nasib malang yang menimpa saudara kita. Kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga termasuk dalam zikir, bersedih. Kita gembira dengan nikmat yang diperoleh oleh saudara kita. Maka ada ulama mengatakan ini juga termasuk dalam zikrullah. Wa qillatu syarri. Dan yang keempat, Nabi kata tidak berbuat kejahatan. Orang mukmin dia tidak mengulangi kejahatan. Kalau dia buat silap, dia terus bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut 4 perkara, sifat yang ada pada orang mukmin. Antaranya diam daripada berkata-kata yang sia-sia. Yang kedua, tawaduk, rendah diri. Yang ketiga, selalu berzikir, selalu menyebut nama Allah. Dengar orang bang, jawablah bang. Jawab bang tu zikrullah. Kemudian yang keempat, Nabi kata sentiasa berusaha untuk mengurangkan kejahatan, mengurangkan keburukan. Itu sifat orang mukmin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan pribadi, perangai seseorang Islam ialah orang Islam itu dia meninggalkan perkara yang tak kena mengena dengan dia. Urusan orang, rahsia orang, dia tak ambil tahu. Dia tak berusaha nak cari rahsia orang, benda yang menjadi rahsia kepada orang lain, benda yang tak perlu dia tahu, dia tak ambil tahu. Ini di antara tanda seseorang itu mempunyai pribadi yang mulia, akhlak yang baik. Ibrahim Al-Atami berkata, ada seorang saudaranya yang dia kata, saya telah berkawan dengan seorang orang soleh selama 20 tahun. Maka saya belum pernah mendengar orang cela saudara saya. Kerana apa? Kerana saudara saya, dia kata, adalah orang yang menjaga kata-kata. Bila dia tidak mengeluarkan kata-kata buruk pada orang, maka orang tidak mencerca dia, tidak cela dia. Seorang ulama rahimahullah berkata, ada 6 keadaan yang menunjukkan kebodohan, kelemahan dan kehinaan seseorang. Yang pertama, marah tidak kena pada tempat, seperti marah pada seorang yang bodoh, marah pada budak yang kecil yang belum faham apa-apa, marah pada binatang, ia maki hamu binatang. Ada zaman Nabi dulu, dia nak naik kuda, terlepas tali kuda, jadi liar, nak takak tak boleh. Dia pergi dekat kuda lagi, dah lelah dia kejar kuda, dia pun maki hamu. Ni pasal kuda siap, kuda macam-macam lah, dia keluar kata-kata yang tak baik.
Nabi berkati. Lama-lama dapat lakak. Dia pun naik. Nabi pergi kat dia. Nabi kata, kalau aku, benda hak aku kutuk, benda hak aku cela, aku dah ambil dah. Memang benda tu benda buruk. Lepas tu kita cela. Tiba-tiba kita ambil balik, menandakan kita tak ada maruah. Begitu juga kita dengan sesiapa sahaja. Kita kena jaga akhlak. Marah biar bertempat, biar padan dengan benda. Jangan marah tak kena pada tempat. Sayyidina Umar terkena dengan garang, tegah, tapi dia tak marah sebarangan. Marah kena pada tempat dia. Itu Sayyidina Umar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan kadang-kadang kita hendaklah menjadi orang yang suka memaafkan orang. Sebab dia antara kelebihan orang yang memaafkan orang, dia senang ketika proses pembicaraan di akhirat. Masa orang lain payah, bicara akhirat ni bukan senang. Bayang kita hidup berapa puluh tahun, setiap kelakuan, setiap tutur kata dia ambil kira dan ditanya oleh Tuhan. Jadi ada orang yang dipermudahkan proses pembicaraan. Di antaranya ialah orang yang suka memaafkan kesalahan orang. Jadi kata seorang ulama, ada 6 perkara yang menunjukkan kebodohan seseorang. Yang pertama, marah tak kena pada tempat dia. Yang kedua, berbicara yang tidak berguna. Duk sembang daripada pagi sampai petang, tak ada benda pun. Lebih baik buat kerja lain yang ada manfaat daripada buang masa. Sepatutnya dia nak sembang tengok keadaan. Ni kadang-kadang asyik sembang kerja terabai, lupa nak buat kerja yang sepatut dia buat. Buang masa dengan berbual kosong. Kemudian yang ketiga, pemberian yang tidak kena pada tempatnya. Beri pemberian yang tak kena pada tempat. Umpamanya seorang yang jaga anak yatim. Budak tu baru umur 7-8 tahun. Dah ayah dia mati, bagi saka bolehlah bagi anak. Katakan boleh RM10,000. Budak tu baru umur 8 tahun, takkan nak beri ke dia? Kalau beri dia tak pandai guna, tak pandai nak simpan. Jadi kena simpan, kita tolong jaga, tolong simpan. Jadi pemberian yang kena pada tempat. Jangan beri benda yang tak kena pada tempat dia. Kalau tidak, dia mensia-siakan pemberian yang orang beri. Kita hendaklah beri kepada orang yang tahu nilainya. Kemudian kata ulama' ni, yang keempat, antara perkara yang menunjukkan kebodohan seseorang, dia buka rahsia dia, benda yang jadi rahsia, tapi dia buka pada semua orang, beritahu pada semua orang. Dia bukan orang cerdik. Sepatutnya benda rahsia cukuplah kita yang tahu. Kemudian kata dia yang kelima, terlalu percaya kepada semua orang. Sedangkan orang ni ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal. Dan orang ni ada yang baik, ada yang jahat. Jadi jangan kamu percaya pada semua orang. Sebaliknya kamu hendaklah berhati-hati. Ada yang orang yang kamu boleh percayai, dan ada orang yang kamu hendaklah berwaspada dengannya. Tak memadai sekadar kita tengok dia semayang, kita anggap dia baik. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ni ada seorang orang duduk di Madinah. Dia nak kahwin. Dia nak kahwin dengan perempuan Madinah. Jadi keluarga perempuan tak kenal dia. Akhirnya keluarga perempuan ni bawa dia menghadap Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar kata, kamu ni asal dari mana? Keluargamu di mana? Ibu ceritalah tempat datang dia. Sayyidina Umar kata, siapa yang boleh beri jaminan kamu ni ada orang baik? Masa Sayyidina Umar tanya tu dalam masjid, maka tak ada orang, kecuali ada seorang. Orang tu angkat tangan. Dia kata, saya wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya mengenali dia, dan memang dia ni orang baik. Lalu Sayyidina Umar tanya dia, berapa lama kamu berjiran dengan orang ni? Kamu kata dia ni baik, berapa lama kamu berjiran dengan dia? Berapa kali kamu bermusafir dengan dia? Berapa kali kamu hutang barang dia? Berapa kali dia hutang barang? Berapa kali kamu menyimpan rahsia padanya? Semua dia kata tidak pernah musafir, tak pernah berjiran dengan dia, tak pernah hutang barang dia tak pernah hutang barang saya. Habis itu Sayyidina Umar kata, macam mana kamu anggap, kamu akui dia ni seorang yang baik, seorang yang soleh? Boleh jadi kamu sekadar tengok dia semayang di masjid, kamu pun hukum dia ni orang baik. Kamu hanya kenal di masjid, kamu tak kenal keadaan dia di luar masjid. Kamu tak kenal keadaannya ketika dia bekerja, ketika dia bergaul dengan orang. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati dengan banyak orang. Bukan kita tuduh orang tu tak baik, tapi kita kena berhati-hati. Kemudian yang keenam, tidak membezakan antara kawan dengan lawan. Sebab tu kita kena kenal hak mana kawan kita, hak mana musuh kita, hak mana yang buat baik pada kita, yang mana yang khianat pada kita. Dan musuh yang paling utama kepada manusia ialah syaitan. Dan kita hendaklah menjauhi perkara yang digemari, yang disukai oleh syaitan. Jadi itu 6 perkara yang dianggap perkara yang boleh menunjukkan kebodohan, kehinaan seseorang. Nabi Isa AS pernah berkata, kullu kalamin laisa bi zikrillahi fahuwa lagwun, wa kullu sukutin laisa bi fikrin fahuwa ghaflah, wa kullu nazrin laisa bi ibratin fahuwa lahwun, fatuba liman kana kalamuhu zikrallahi wa sukutuhu tafakkuran wa nazruhu ibratan. Kata Nabi Isa, tiap-tiap percakapan bukan zikir, bukan kata-kata yang baik, maka dia dianggap sia-sia, lara, sia-sia. Dan tiap-tiap diam, kemudian bukan berfikir dia, menengung, buang masa, maka kamu telah mensia-siakan masamu. Duk menengung, bukan duk fikir, menengung saja, buang masa. Wa kullu nazrin laisa bi'imrah fahuwa lahun. Maka kalaulah mu tengok saja sesuatu keindahan, sesuatu kejadian, tak ambil pengajaran, maka sia-sia. Ambil pengajaran. Tengok sesuatu, kita berfikir hebat dan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tengok saja, pergi melawak, melacung situ, melacung sini, tidak ada rasa kehebatan Tuhan, tidak ada rasa ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Macam-macam dia kita tengok. Ada wartawan negara Arab, dia mari ke negeri kita di Malaysia ni, dia jalan, dia tengok bukit, dia tengok bukit ni hutang banyak, pokok besar atas bukit. Dia balik, dia boleh tulis satu buku. Buku tu dia jual di pasaran. Dia tulis tajuk Ayatullah fil ardi Malaysia,
tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi Malaysia. Saya tengok buku, tengok apa benda cerita. Rupanya nak cerita antara benda ajaib, dia kata bukit di Malaysia ni boleh tumbuh pokok-pokok. Berbeza, dia kata di tempat dia batu, tak ada tumbuhan, bukit dengan batu pasir. Di sini kita bukit, pokok besar, warna hijau. Jadi rasa pelik. Kita pelik apa, hari-hari dia tengok gitu. Tapi dia melancong, dia boleh tulis satu buku cerita. Kemudian dia tengok ada pula air terjun, dia kata tak tahu dari mana air. Kita tak pelik, kita baca buku, tak ada benda. Tapi dia, bila dia melancong, dia berjalan, dia boleh ambil pengajaran daripada apa yang dia lihat. Sebab tu Nabi kata, sumu tasihu wasafiru tastagnam. Puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Bermusafirlah kamu, nescaya kamu kaya. Kaya tak semesti kaya duit. Kaya pengalaman, kaya ilmu, kaya kita tengok budaya orang tak sama budaya kita, bahasa orang tak sama bahasa kita, kaya pengalaman. Jadi ambil pengajaran daripada apa yang kita lihat. Lalu Nabi Isa kata, fatuba liman kana kalamuhu zikrallah. Maka beruntunglah orang yang bercakap sentiasa berhati-hati, supaya bercakap dia itu menjadi zikir. Percakapan yang baik dia ke satu zikir. Percakapan yang boleh mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan beruntunglah wasukutuhu tafakkuran, dia diam berfikir. Dia berfikir terhadap sesuatu perkara. Fatuba liman kana nazruhu ibrah. Maka beruntunglah orang yang melihat sesuatu kejadian, dia melihat sesuatu benda, dia ambil pengajaran. Untunglah orang yang seperti ini, ambil pengajaran. Hebatnya Tuhan, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia pergi melancong, duduk di pulau, keliling pulau tu laut, air laut ni masing. Tapi dia tengok-tengok pulau tu orang gali telaga, airnya tak ada. Heran dia. Ni dia ambil pengajaran. Hebat sungguh Tuhan. Dia boleh buat benda yang tak mampu manusia nak fikir. Jadi kata Nabi, seuntunglah orang yang percakapannya percakapan yang boleh menjadi satu zikir, dan dia menjadi diam berfikir, dan pandangan dia pandangan yang penuh dengan pengajaran. Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, Al-Auza'i ini seorang ulama. Dia juga pengasas mazhab Al-Auza'i. Cuma mazhab dia tak berkembang sebagaimana mazhab Syafi'i, Hanafi dan lain-lain. Kata Imam Al-Auza'i, orang mukmin, sifat orang beriman, orang mukmin, dia tak cakap banyak. Dia banyak buat kerja. Kita pada teori banyak, begitu begini, kerja tak ada hasil, tak tahu mana. Dia banyak bekerja, kurang berbicara. Ni orang hebat. Dan orang munafik banyak cari alasan. Alasan begitu, alasan begini, amalannya tak ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khamsun la takunu fil munafiq, al-fiqhu fid din, wal war'u bil lisan, wa tabassumu fi wajhi, wa nurun fi qalbi, wa mawaddatu fil muslimin. Nabi kata 5 perkara ni tak ada pada orang munafik. Hak 5 perkara ni, hak ni ada pada orang beriman. Yang pertama Nabi kata, fiqhu fid din,
berusaha mendalami agama, berusaha mendalami perintah Tuhan. Ada majlis ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu. Ada cari majlis ilmu. Majlis ilmu ni majlis yang sangat mulia. Majlis yang didatangi oleh para malaikat. Imam Ghazali kata, antara perkara yang sangat besar pahalanya selepas pada amalan wajib ialah amalan cari ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu sahabat Nabi, dia belajar dengan Nabi. Bukan semua sahabat Nabi jadi guru. Ada yang mengajar, ada yang duduk dalam majlis tu. Dia tahu hak mengajar tu tahu bahawa bukan hak duduk depan dia tu tak pandai. Tapi orang yang duduk depan dia suka berada dalam majlis ilmu. Tu zaman tu orang memuliakan majlis ilmu. Jadi orang munafik, dia pandang kecil majlis ilmu. Dia tak berusaha mendalami agama. Dia rela dia terus hidup dalam suasana jahil. Adapun orang mukmin, orang soleh, dia berusaha memahami agama, duduk dalam majlis ilmu, beri perhatian kepada ilmu. Kemudian yang kedua, Nabi kata warak pada lidah. Orang mukmin ni kalau dia bercakap, dia guna bahasa yang baik, bahasa yang sopan, mengeluarkan kata-kata yang sopan, dan dia memelihara lidah daripada melakukan maksiat. Tak berbohong, tak mungkir janji, tidak menyakitkan hati orang. Warak pada lidah. Wa tabassumu fil wajhi. Dia kalau jumpa sesama Islam, dia senyum. Senyum ni satu sedekah. Ibtisamu ala wajhi akhika sadaqah. Mu senyum, jumpa orang, jumpa saudaramu, jumpa adik-beradikmu, jumpa orang kamu senyum. Senyum tu dikira satu sedekah. Wa nurun fi qalbi. Orang mukmin hati dia bercahaya. Makna cahaya hati dia, nak buat baik, fikir nak buat baik, nak buat kebajikan, nak buat amal soleh, fikir tak ambuh dosa. Tu hati orang beriman. Hati orang munafik, dia cari peluang, nak tipu orang Islam, nak khianat pada orang Islam, nak cari alasan, tak nak buat kata Tuhan. Itu orang hati yang munafik. Hati orang mukmin dia fikir nak buat baik. Kemudian Nabi kata, wa mawaddatu fil muslimin. Dan sifat orang beriman ni dia kasih sayang. Dia gembira bila melihat orang Islam berjaya. Dia sedih bila melihat satu-satu kemalangan yang menimpa umat Islam. Dia tumpah sedih. Ada pun orang munafik jadi terbalik. Kalau orang mukmin, orang Islam ditimpa bencana, ditimpa malapetaka, dia suka sangat. Dia susah hati tengok sesuatu kejayaan yang diperolehi oleh orang Islam. Jadi Nabi kata 5 perkara ni adalah tanda seseorang tu orang soleh, orang yang beriman, orang yang menjadi pengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang berjaya memelihara lidah. Lidah kita adalah lidah yang banyak mengumpulkan pahala, dan lidah yang menjadi saksi bahawa lidah yang kita ada lidah yang melakukan amal soleh yang dapat menyelamatkan kita ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.